ulul amri pada zaman Imam Malik meminta Imam Malik mengeluarkan fatwa. Abu Ja'far Al-Mansur mengeluarkan fatwa supaya menyatakan siapa yang merongkaikan bai'ah maka tertalak istrinya. Ini disebut juga oleh Al-Zahabi dan Syarah Alamun Nubala. Imam Malik enggan, dia dipukul, tercabut bahunya. Kerana dia kata siapa yang rongkaikan bai'ah tak tertalak isteri. Sepanjang sejarah, ramai orang yang cuba menghadapi kerenah masyarakatnya dan melakukan pembaharuan. Mereka menjadi mangsa, walaupun sejarah akan mengenang mereka selepas daripada itu. Ibnu Taimiyah antara orang yang menghadapinya masalah ini. Dia dipenjarakan. Ketika dia memfatwakan talak 3 jatuh 1, dia dipenjarakan. Sedangkan Ibnu Taimiyah yang meninggal pada tahun 728 menghasilkan murid yang ramai. Al-Mizzi yang meninggal pada tahun 742, Al-Hafidh Al-Zahabi yang meninggal pada tahun 748, yang Ibn Hajar kata, Ibn Hajar Al-Asqalani ini jago hadis, kata aku ingin menjadi seperti Al-Zahabi. Dan Ibnu Katsir yang tuan-tuan baca, yang merupakan tafsir Ibnu Katsir, anak murid yang paling sayang dari Ibnu Taimiyah, sehingga apabila dia meninggal dia minta dimakamkan tepi Ibnu Taimiyah. Hari ini ada orang kata Ibnu Taimiyah sesat. Dulu ada orang kata dia sesat dan mewarisi perkara itu, tetapi dia melakukan perubahan. Ketika dia fatwa talak 3 jatuh 1, dia dikatakan sesat. Tapi sekarang kebanyakan negara Arab, buat kata Dr. Yusuf Qardawi, ketika Ibnu Taimiyah kata talak 3 jatuh 1, dia dipenjarakan. Namun hari ini kebanyakan negara Arab memakai talak 3 jatuh 1. Pembaharuan mesti dilakukan. Masalah kepada pembaharuan yang bercelabu minda bukan masalah pembaharuan, tetapi masalahnya ialah masalah orang yang mengganggu aliran pembaharuan. Apabila ia berkepentingan dan dia mentohmah orang lain dengan beberapa tohmah dan tuduhan. Kadang-kadang perkara itu tak disebut oleh tokoh pembaharuan, tetapi mereka ini mengadakan tohmahan itu untuk menakutkan rakyat terhadap isi pembaharuan yang hendak dibawa. Di tanah Melayu ada beberapa tokoh. Pertama, tokoh yang terkenal yang dicetak buku dia ini, iaitu Za'bah. Saya memang Dewan Bahasa cetak, dan Dewan Bahasa ulang cetak yang baru yang ini, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri dan Habit of Self-Reliance, yang merupakan buku Za'bah. Saya cadangkan pada pelajar baca tulisan Za'bah yang mengadu nasib apabila melakukan pembaharuan di tanah Melayu. Za'bah tulis dalam buku ni, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Saya baca satu nasib yang disebut oleh Za'bah yang penting, yang banyak tuan-tuan mungkin baca dalam tulisan-tulisan saya nakalkan. Kata Za'bah, maka hanyalah pada zaman-zaman yang akhir, semenjak beberapa ratus tahun yang lalu ini sahaja, orang-orang alim Islam hampir-hampir semuanya di serata dunia tidak lagi mempunyai semangat, kesendirian, kebolehan dan kelayakan untuk membuat seperti pelopor-pelopor mereka yang dahulu kala. Ya, jika dicari sangat sedikit dan boleh didapati yang tahu dan boleh bersendiri atau berani bersendiri, melainkan di mana-mana pun akan didapati mereka itu hanya biasa bertaklid sahaja, dan kebanyakan daripada itu ialah bertaklid buta. Malangnya jika ada sesiapa yang cuba membuat seperti pakar-pakar Islam yang dahulu, iaitu melepaskan diri daripada kongkongan taklid dan balik kepada Quran dan hadis dengan kehendak-kehendak zaman dan hal-hal keadaan yang berubah, maka terus dilempar mereka dengan kata-kata tidak selayaknya seperti sesat dan menyesatkan, memandai-mandai, membawa bid'ah, mengubah-ubah daripada jalan yang diatur oleh pakar-pakar dahulu kala, iaitu nenek moyang, dan tak ada rupa hendak berlebih daripada orang-orang dulu, dan berbagai-bagai lagi yang betulnya duduklah juga membeku di tempat yang ada itu. Mungkin juga kerana mereka sendiri tiada upaya membuatnya, maka mereka tidak suka kalau orang lain dapat berbuatnya. Ini kata Za'bah, nasib yang dilalui. Dia diharamkan di Perak, buku dia diharamkan dalam luar negeri, pendeta bahasa ini, sehinggalah apabila dia tak ada, dia ditabalkan sebagai tokoh Melayu terbilang. Pada zaman dia dicerca kerana dianggap menyanggahi pandangan nenek moyang Melayu. Dia mengkritik. Saya bukan tulis, ini bukan saya cetak, saya bukan kata setuju tak setuju, tapi Dewan Bahasa cetak. Saya baca yang belakang antara benda yang sensitif yang Za'bah bawa.
Ni Dewan Bahasa letakkan. Dewan Bahasa yang letak bukan saya. Buku ni tak kena mengenal cetakan saya. Kata dia, tiap-tiap orang diwajibkan beramal dan beribadat sendiri dengan usaha dan tenaganya. Tidak pernah disuruh ia mengira dirinya mesti bergantung kepada doa orang sahaja atau kepada fidyah penebus yang dibuat orang sahaja bagi mendapatkan kejayaan dan keselamatan di akhirat kelak. Tuhan tidak pernah menyuruh kita mesti berharap kepada sedekah, tahlil dan bacaan qul huwallah daripada orang apabila mati kelak. Ni sahabat kata, saya tak kata. Sahabat kata. Maksud mesej Zahbah ialah orang Melayu diajar bergantung pada orang daripada soal hidup sehingga kepada soal mati. Itu yang dikritik oleh Zahbah. Seorang tokoh pembaharuan Melayu yang besar namanya di dunia Nusantara, kalau kita bercakap dalam konteks Nusantara, ialah Profesor Hamka. Terkenal, hebat. Tapi tuan-tuan tahu tak, Hamka itu tidak ada tauliah. Hamka tidak boleh berceramah di Johor dan tidak boleh berceramah di tanah Melayu. Dia tidak dibenarkan masuk dan dilarang untuk dia mengadakan ceramah dan disuruh balik. Bapa dia sendiri disuruh balik, tidak dibenarkan dengan arahan. Tuan-tuan baca satu buku pembaharuan surat Hamka kepada Mufti Johor, iaitu teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Bukan Mufti Johor sekarang, Mufti Johor zaman dia. Mufti Johor zaman dia. Hamka telah dituduh sebagai pemecah belah. Hamka telah dituduh sebagai orang yang cuba menentang apa yang diamalkan oleh orang lain. Dan saya baca apa yang Hamka sebut dalam buku ni. Ini buku ni boleh didapati mana pencetakan ni. Saya tak boleh sebut nama nanti iklan pula. Iklan syarikat, iklan buku tak apa. Kata Hamka, dia mengadu masalah pembaharuan di tanah Melayu dan di Indonesia juga. Maka orang tua dahulu berusaha keras mempertahankan gelaran itu dengan sedaya upaya menuduh sesat, zindik, wahabi, mulhid. Kaum orang tua itu sekarang masih hidup untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri kemenangan yang sekian kali gerakkan kaum muda. Akhirnya semua orang dikafirkan, tinggal beliau saja yang Islam. Maksudnya bila dia nak buat pembaharuan, berbagai-bagai tuduhan yang dituduh kepadanya. Tapi kata Hamka, mereka akan saksikan pembaharuan ini akan menang. Dan ternyata Hamka telah memenangkan Indonesia dalam gerakan pembaharuannya. Dan Hamka kata, maka pengalaman kita sejak 50 tahun patutlah menjadi iktibar kita sekarang. Banyak isi kitab yang tersembunyi dikeluarkan, di mana tumbuh masalah baru yang hendak kita kiasi dan kita tapis. Jangan marah, tetapi telik baik-baik. Bicarakan dengan tenang, kerana kalau disambut dengan marah, tentu orang yang mengeluarkan pendapat itu marah campur dengan orang awam. Maka bahas berganti jidal, tumbuhlah permusuhan. Pengalaman 50 tahun jadi pengajaran bagi kita. Hanya kucing saja yang tidak berubah kerana pengalaman walaupun bermukim hanya kucing saja yang tidak berubah kerana pengalaman walaupun bermukim di Mekah 20 tahun. Maksudnya dia duduk di Mekah, balik main Indonesia tak mau berubah. Kemudian Hamka sebut dalam sini tuduhan-tuduhan yang dituduh. Maka murkalah Bapak Mufti, ini haram, Mu'tazilah, Khawarij, ini Wahabi, ini kaum muda dan ini kafir. Kadang-kadang dimasukkan campur aduk dengan almarhum Hasan Bandung, Ahmadiyah dan seumpamanya.